Rumah dia. Siapa yang nak baca? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Seterusnya izinkan Ana untuk memperkenalkan secara ringkas latar belakang penceramah kita pagi ini. Okay. Nama beliau ialah Ustaz Amran bin Makfin. Beliau merupakan seorang penolong pengarah sektor akademi di bahagian matrikulasi KPM Aras 6 dan 7 Blok E15 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Beliau juga merupakan seorang penceramah tauliah haji dan umrah di tabung haji. Oleh itu, tanpa membuang masa, Majlis menjemput Ustaz Amran untuk memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini. Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang berusaha Ustaz Muhammad Tirmizi bin Abdullah, penyelaras ataupun guru mata pelajaran syariah di Semarang. Dan ada para pelajar yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya pada pagi ini ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk berada dalam seminar haji dan umrah. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan berkongsi dengan para pelajar sekalian topik berkaitan dengan dam. Kita fokus pada dam lah. Jadi insyaAllah dalam masa 1 jam dan selepas penerangan nanti Ustaz akan buka untuk soal jawab soal jawab. Jadi Ustaz kongsikan slide dulu boleh Ustaz Tamizi Anda ada WhatsApp pada Ustaz tu slide tu takut nanti anak tak present. Ada kongsikan Ustaz boleh buka untuk bantuan nasyir kalau tak dapat. Kadang-kadang lain Ustaz. Okey, baik. Layan slow sikit. Okey, sekejap Okey, nampak apa ni slide Okey, boleh nampak? Belum keluar lagi ni? Belum lagi. Belum lagi Ustaz. Lambat sikit kot line slow.
Oh, tu lah naik sini slow tu lah. Atau Ustaz Sami Tarmizi tolong share. Boleh? Okey. Baik. Ana buka Okey. Sebentar anda cakap dulu lah sebab lain slow ni. Okey. Apa ni pada bagian sekalian, dam ni anda terus dam ni cara mudahnya darah lah. Dam tu darah. Damun darah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, dam ni maksudnya iaitu menyembelih binatang, ternakan. Ibadat gantian iaitu dengan menyembelih binatang ternakan. Binatang ternakan tu disebut dengan al-an'am. Yang disebut itu ada unta ataupun lembu ataupun kibas. Ganti daripada makanan di tanah haram. Makanan apa namanya, cupak makanan ataupun puasa yang dikenakan kepada mereka yang tunaikan haji atau umrah atas sebab-sebab tertentu. Soalan lagi sekali, dam tu maksudnya dari segi bahasanya darah. Dari segi istilahnya ibadat gantian. Iaitu menyembelih yang merupa binatang ternakan. Jadi apabila sebut binatang ternakan tu kita kena faham. Iaitu sama ada unta, sama ada lembu, kambing ataupun binatang ternakan boleh digantikan dengan memberi makan. Memberi makan kepada fakir miskin kalau tak dapat dengan cara berpuasa. Jadi pertama sekali pelajar-pelajar kena faham, dam itu bukan denda. Boleh faham Amir Hamzah, dam itu bukan denda. Jadi kalau kita mengatakan bahawa dam itu denda, salah. Itu kesilapan. Apabila kita rasa dam itu denda, maka kita akan cuba nak menyembunyikan atau macam tak nak bayar, sikap macam tu. Macam compound kan? Bukan. Dam ini adalah ibadat gantian untuk menyempurnakan ibadat kita. Ibadat haji dan umrah kita tadi. Jadi dengan kita bayar dam ataupun tunaikan dam tadi, maksudnya kita menyempurnakan haji ataupun umrah yang kita buat yang mungkin di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan kita kena dam tadi. Kan? Sebab-sebab yang kita kena bayar dam. Okay, so jadi dam yang kita tunaikan tadi, binatang tadi dan daging-daging haiwan ternakan tadi kepada fakir miskin haram. Itu pahala kepada kita sudah jadi daging korban tadi akan balik kepada kita. Sama juga pahala terbalik kepada kita. Sama juga kita kita bagi makan cupak, 2 cupak kepada fakir miskin. Itu pun kita bagi sedekah, bagi makan. Pahala tu balik kepada kita juga. Gitu. Dan begitu juga kalau kita puasa kan dam ada kena puasa kan Balkis. Jadi puasa tu pahala tu balik kepada kita juga. Begitu. Jadi kena betul persepsi kita. Pertama sekali, dam itu bukan denda. Dam itu bukan compound dan sebagainya. Dam itu adalah ibadat gantian yang merupakan iaitu menyembelih binatang ternakan sama ada unta, lembu, kambing atau kibas, ataupun dengan cara kita beri makan kepada fakir miskin di tanah haram, ataupun kita berpuasa 3 hari ataupun 10 hari. Okey, itu yang pertama. Kenapa keluar gambar Ustaz? Ustaz ada sharing lagi ke? Stop sharing? Mungkin apa? Okey. Ustaz stop sharing. Oh, dari ada sekali. Okey, boleh Itu yang pertama. Itu pengertian dam. Okey, dam dalam buku teks syariah tu ada 4 lah, 4. Dam, tertib dan takdir. Dam, tertib dan takdil.
dam tertib, takhyir dan takdir, dam takhyir dan takdir. Betul Amir? Ada 4. Ustaz ulang Dam tertib dan takdir, dam tertib dan takdil, dam takhyir dan takdir, dan dam takhyir dan takdil. Boleh Lepas tu kita bagi tahu 4 tu dulu. Satu lagi ekstra tambah tu dam ihsar. Dam ihsar. Okey, tak boleh saya jelaskan. Okey, dam tertib dan takdir. Tertib dan takdir kita faham dari segi bahasa dulu. Biar mudah. Tertib tu maksudnya ikut susunan. Tertib tu ikut susunan. Susunan maksudnya kalau kita tak mampu yang nombor 1, kita boleh pindah yang nombor 2. Kalau kita tak mampu nak keluar yang nombor 2, kita boleh pindah yang nombor 3. Itu maksudnya. Slide tu dia di tengah-tengah dekat ujung apa ni Ustaz Tarmizi. Yang awal tu haji biasa dia ujung sikit. Pergi lagi go through. Tapi kecil tu kena besar kan. Nah, itu maksudnya tertib. Tertib tu ikut susunan. Tak dapat nombor, tak boleh, tak mampu yang nombor 1, pindah yang nombor 2. Tak mampu yang nombor 2, pindah yang nombor 3. Itu tertib panggilnya. Dan takdir tu kadar yang telah ditetapkan lah. Kita akan tengok berapa seekor kambing ke, bagi makan banyak mana, itu kadar. Okay. Yang kedua takhyir. Takhyir maksudnya pilihan. Takhyir, khair, pilihlah. Khiyar. Takhyir. Takhyir maksudnya kita boleh pilih. Sama ada nombor 1, ataupun nombor 2, ataupun nombor 3. Itu takhyir. Kan. Jadi sama ada kita mampu ke tak mampu, tak apa. Kita diberi pilihan. Itu takhyir. Jadi dam tertib dan takdir, dan tertib itu ada 2 lah. 1 takdir, 1 takdir. Gitu. Dia nampak Dam, saya ulang ni. Dam tertib, 1 takdir, 1 takdir. Dam takhyir yang pilih 1 takdir dan 1 takdir. Baik. Saya dah sebut tadi takdir. Takdir itu maksudnya kadar dah, dia tetap dah. Kalau seekor kambing, kambing lah. Kalau tak boleh kambing, pindah yang nombor 2. Beri makan fakir miskin. Okay. Kalau takdil ni, yang tertib takdil ni, dia punya dam itu maksudnya dia sama je, tak berubah nilai. Contohnya kalau tak boleh seekor unta, kena seekor lembu. Kalau tak boleh seekor lembu, 7 ekor kambing. Maksudnya dia nilai itu sama aja. Bukan sekiranya tidak mampu, boleh pindah ni, boleh pindah ni, boleh pindah ni. Maksudnya takdir itu sama aja, adalah sama aja nilai itu tadi. Boleh Ustaz bagi situ. Baik. Ustaz pergi yang pertama, dam tertib dan takdir. Kalau pelajar-pelajar tengok, perkara yang menyebabkan dam tertib takdir ini adalah perkara yang teras, besar, wajib. Perkara yang wajib. Kita tengok dari segi kesal atau sebab-sebab yang kena dam pada tertib dan takdir. Sebab yang dikenakan dam sini ada 9. Dalam buku nota haji ustaz ni ada 9. Dalam buku sekolah, buku teks itu kata silap ustaz ada 6 ke ada 5. Cuba cek ada 6 atau 5. Nanti ustaz jelaskan kenapa 9. Okey? Ustaz jelaskan dulu tertib dan takdir ikut buku ustaz ada 9 sebab yang seseorang itu kena dam. Ambil situ dulu. 1. Yang tertib dan takdir yang sebab kena dam 1 saja. 1 saja. Okey. Yang takhyir dan takdir. Ustaz bagi takhyir dulu. Takhyir dan takdir yang sebab kena dam 10. 9, 1, 10. Tertib dan takdir yang menyebabkan kena dam tadi 2 je. Yang menyebabkan kena dam 2. Saya ulang semula. Ikut susunan tu yang saya sebut. Tertib dan takdir 9. Okey, tertib dan takdir 1. Takhyir dan takdir 10. Takhyir dan takdir 2. Jadi 9 buat angka senang. 9, 1, 10, 2. Gitu. 9, 1, 10, 2. Gitu. Tertib takdir 10. Tertib takdir 9. Tertib takdir 1.
Okey, takdir 10. Takhyir takdil 2. Boleh meh? Boleh tak meh? Serius saja boleh? 9, 1, 10, 2. Boleh Boleh? Itu dah. Okey, alright. Balkis boleh Balkis. Buka kamera pun tak apa. Buka aja kamera. Kalau pakai tudung lah. Sorry lah Musa ni bising lah. Biasalah kat rumah ni anak-anak. Buka kamera tak apa, no problem. Kalau line kuat, buka kamera. Senang Ustaz nak berinteraksi. Ustaz nak sebut-sebut nama kan. Okay, right. Boleh dah. Itu yang kedua Ustaz dah bagi tahu. Okay. Jenis dam tadi. Ustaz ada sebut 4 jenis dam ni. Dan tambah 1 dam ihsar. Dam ihsar. Okay. Dalam buku teks, dia letakkan dam ihsar tu di bawah tertib dan takdil. Betul tak apa ni Balkis? Balkis, dalam buku teks, dam ihsar diletakkan di bawah tertib dan takdil. Okey. Tapi Ustaz bagi penjelasan ni, Ustaz letakkan dam ihsar itu nombor 5. Okey? Dam ihsar tu nombor 5. Ustaz akan bincang kat luar dam ihsar itu. Baik. Kita pergi yang pertama. Dam tertib dan takdir. Tertib dan takdir, ada berapa yang menyebabkan kita kena dam? Balkis, ada berapa Ustaz sebut tadi? 9. 9. Dalam buku teks ada berapa? 6. Betul, dalam buku teks ada 6. Betul, ada 6. Ustaz pun dah tengok tadi ada 6. Okey, tak apa. Ustaz jelaskan Yang pertama yang sebabkan kena dam. Yang tertib takdir ni dia benda yang teras-teras. Benda yang besar-besar. Maksudnya kesalahan lah. Sebab yang besar-besar. 1. Ihram tamattu'. Bagi jemaah haji yang buat haji cara tamattu', dia kena dam. Dam tertib dan takdir. Itu dia nama. Yang buat haji cara kiron. Dah tahu kan haji tamattu', haji kiron kan? Yang buat cara kiron pun kena dam. Dam apa? Balkis. Tertib dan takdir. Dam apa? Dam apa kalau buat haji kiran? Tertib dan tak tahu. Tertib dan takdir. Takdir. Tertib dan takdir. Boleh? Okey, boleh. Tak apa. Okey. Yang lain buka kamera, saya nak sebut nama senang sikit. Gini. Okey, itu yang kedua. Tidak luput wukuf di Arafah. Luput fawatul wukuf di Arafah. Okay? Luput wukuf di Arafah. Kena dam tertib dan takdir. Lepas tu meninggalkan tawaf wada'. Tarku tawaful wada'. Tak melakukan tawaf selamat tinggal. Okey, apa ni Ustaz Tarmizi, apa ni tak show apa ni tak besar apa ni slide tu. Pelajar nampak tak tadi? Nampak tak ke kamera Ustaz yang nampak saya nampak. Boleh pin slide. nampak? Okey, jelas. Boleh pin kan. Okey, Pelajar boleh pin kan. Okey, alright. Tertib apa ni yang tadi meninggalkan tarku tawaful wada'. Tinggal tawaf wada' kena dam ni, dam tertib dan takdir. Okey, baik. Dan seterusnya yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang kelima, melanggar nazar. Kalau dia buat nazar dalam masa waktu buat haji, lepas tu dia tak tunai nazar dia itu tadi, maka dia kena dam. Tapi ni jarang berlaku lah. Jarang berlaku, saya beritahu. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya dah sebut 5 tadi, boleh catat slide tak ada. Dan yang keenam, dalam buku teks dia sebut tarkul wajib minal wajibatil haj. Betul tak? Meninggalkan perkara-perkara wajib haji. Apa dia perkara-perkara tu? Ini yang jadi 9. Tidak berihram di miqat. Berihram di miqat adalah perkara wajib haji. Kalau tidak berniat ihram di miqat, maka jemaah itu akan kena dam tertib dan takdir. 1. Apa lagi perkara wajib yang kalau dia tinggal kena dam ni? Tidak melontar jamrah. Kita ada melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah.
itu wajib haji yang keempat. Melontar di ketiga-tiga jamrah. Betul tak? Melontar di ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu pun kena dam. Dam apa? Tertib dan takdir. Dan juga wajib haji yang dia tak buat, iaitu bermabit, bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu pun kena dam, tertib dan takdir. Dan seterusnya, dia tidak bermabit di Muzdalifah. Tak bermabit di Muzdalifah. Itu wajib haji yang ketiga, bermabit di Muzdalifah. Ada berapa semua tu? Ada 4 kan? Ada 4, betul tak tu? Betul tak? Okey, jadi dalam buku teks tu dia sebut tarkul wajibu minal wajibatil hajj. Saya ingat macam tu ya. Meninggalkan perkara-perkara wajib haji itu. Apa dia? 4 perkara ni. 4 yang Ustaz sebut tadi. Jadi tidak berihram di miqat, 1. Tidak melontar di jamrah kubra, tidak melontar di ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tidak mabit pada tidak mabit pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tidak bermabit di Muzdalifah. Ada 5 kan? 5 perkara wajib yang dia dalam buku tu pelajar kena letak catatan. Perkara wajib yang kalau ditinggal dia akan kena dam, tertib dan takdir. Okey. Boleh? Untuk melontar jamrah tu ingat ada 2 tu. Satu jamrah pada 10 Zulhijjah dan satu lagi pada 11, 12, 13 Zulhijjah di ketiga-tiga jamrah. Boleh faham kan? Boleh faham tak apa ni Balkis? Boleh. Boleh Apa yang Ustaz jelas tadi, dam apa tadi? Lupa lah. Dam apa? Dam, tertib dan takdir. Dan tertib takdir. Apa yang menyebabkan kena dam tertib takdir? Antaranya sebab meninggalkan perkara-perkara wajib haji, melanggar nazar, tinggalkan tawaf wada, ihram qiran, ihram tamattu. Lepas tu betul. Okey. Tertib takdir tu Balkis kira yang besar-besar. Yang tinggal benda wajib, buat haji qiran, buat haji tamattu. Kalau kita tak buat pun kalau kita buat yang tu maksudnya kena dam, tertib dan takdir. Boleh Ustaz nak jelaskan apa yang kena dam. Dam tu apa? Okey. Tertib takdir ni kita kena sembelih seekor kibas ataupun kambing. Beza kibas dengan kambing ni, kibas ekor panjang. Saiz dia lebih kurang je. Besar sikit je. Dia panjang. Kibas. Dia macam biri-biri yang besar. Gitu. Ataupun satu bahagian daripada lembu ataupun unta. Kalau tak mampu, ni kalau dengan harga nilai ni RM360. Kalau dengan harga nilai. Jadi maksudnya kalau kita buat perkara ni, contohnya kita buat haji tamattu contohnya, maka kita kena keluar dam lah. Maksudnya kita kena bayar kepada wakil yang mengurus dam. Bukan kita pergi sembelih sendiri. Kita tak pergi sembelih sendiri lembu tu, kambing tu. Kita akan bagi kepada wakil yang akan menyembelih dengan bayaran RM360. Di Malaysia mungkin dekat dengan 400 lah, lebih kurang. Kalau tak mampu puasa 10 hari. 3 hari semasa berihram dan 7 hari masa balik ke Malaysia lah. Dah balik ke tanah air boleh. 3 hari di Mekah di sana, waktu ihram di sana. Okey, semasa berihram dan 7 hari bila balik ke tempat dia. Ke tempat kita lah balik. Jadi puasa 10 hari. Tak semestinya berturut-turut. Kalau tak mampu puasa, boleh keluarkan 10 cupak makanan asasi. Bagi kepada fakir miskin di Mekah. 10 cupak asasi makanan asasi kepada fakir miskin di Mekah. 10 cupak. Kita bukan bagi cupak makanan sana, kita nilai. Satu cupak bersamaan dengan RM5 lah. Maksudnya kalau 10 cupak, maksudnya
50 lah. Kita kena keluarkan 10 cupak makanan asasi, maksudnya dalam 50 rial. Kita kena bagi kepada fakir miskin. Bagi je. Bagi. Tak kisah pada siapa yang fakir miskin. Bagi. Fakir miskin di Mekah banyak yang duduk minta sedekah di luar Masjidil Haram. Ramai yang duduk tu boleh je. Bagi je kepada dia dengan niat untuk dam tadi. Boleh. Jadi kalau yang sembelih tu kita kena bagi pada wakil. Petugas haji. Ada petugas sana. Jadi tahun lepas, tahun 2019 Ustaz bertugas. Jadi perkara ni memang salah satu perkara yang penting sebab banyak jemaah yang kena dam. Tapi dam yang berkait dengan dam tertib takbir ni tak ramai. Tak ramai, yang banyaknya takhir dan takbir. Apa kita tengok tadi. Yang tertib takbir ni yang pastinya dam tamattu' lah, sebab kebanyakan jemaah haji Malaysia 90% buat haji tamattu'. 90% jemaah haji Malaysia majoriti lah buat haji tamattu'. Jadi buat haji tamattu' secara automatik dah dia kena bayar dam dalam 360 rial lah dalam untuk seekor kambing. Boleh? Habis itu yang pertama. Yang kedua, dam tertib dan takdil. Boleh Pak Balkis tertib dan takdil. Terima kasih Balkis sudi buka kamera untuk berinteraksi dengan Ustaz. Yang lain malu-malu je. Sebenarnya kalau PDPR ni kena buka kamera belakang ni. Baru Ustaz nampak. InsyaAllah. Barakah Balkis. Yang kedua, dam tertib dan takdil. Apakah yang menyebabkan kena dam ni? Ini satu saja. Persetubuhan yang merosakkan haji. Iaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal atau sebelum selesai kerja-kerja umrah. Okey, Iris. Ada Iris Tak dengar. Ya, Tahallul awal tu macam mana? Okey. Tahallul awal tu macam mana? Saya tanya tahallul awal. Dah belajar ke belum? Dah, Zat. Dia tahallul awal tu macam mana? Dia dah lengkap rukun haji tu 2 atau 3 perkara. Tak silap lah, Zat. Terima kasih Iris, pandai. Maksudnya dia telah melaksanakan 2 daripada 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu Iris? 3 tu apa dia? Nurul Ain, tolong. Iris tu bumbung mana? Nurul Ain, 3 perkara. 2 daripada 3. Apa dia 3 tu? Melontar jamrah kubra, tawaf dan jamrah cukur. kubra pada 10 Zulhijjah. Tawaf. Lagi? Tawaf dan sa'i lagi satu. Tawaf sekali dengan sa'i. Tawaf dan sa'i. Okey, bercukur atau bergunting. Bagus. So ulang tahallul awal ni apabila, terima kasih Nurul, kita laksanakan 2 daripada 3 perkara, iaitu melontar di jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, tawaf dan sa'i, dan atau bercukur atau bergunting. Maksudnya kita dah buat 2 daripada 3 tu, kita dah tahallul awal dan kita bebas daripada berapa larangan ihram. Ain. Bila tahallul awal kita bebas daripada berapa larangan ihram? Aris. Semua kecuali berkahwin. Kurang tepat. Aris. Ain dah jawab. Balkis. Tak tahu. Tahallul awal kita bebas daripada 3 orang jadi, yang lain semua terima kasih. Syakir, mana Syakir? Syakir, tidur? Zat. Ya. Tahallul awal bebas daripada berapa larangan ihram? Ini soalan mesti keluar ni. Daripada 10 larangan ihram. 10 larangan ihram. Yang tinggal lagi kahwin, nikah kahwin, setubuh ataupun mukaddimah setubuh. 3 lagi yang tak. Segan nak sobot. Malu-malu ni belajar semawin. Okey, jadi bebas 10 larangan ihram, yang tak boleh lagi 3 je. Mukaddimah setubuh dan juga nikah kahwin. Okey, tak apa.
Jadi persetubuhan yang merosakkan haji, persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Maksudnya tahallul awal ni dia tak buat apa-apa lagi. Waktu tu dekat mana? Mungkin dekat Muzdalifah, mungkin dekat Arafah. Faham tak? Jadi apabila dia dah bersetubuh pada waktu itu, time tu, di situ, maka dia kena dam. Apa dam itu? Syakir, dam tertib dan takdil. Apa ni Hazirah? Dam tertib dan takdil. Haji dia rosak. Itu. Haji dia rosak. Tapi dia kena terus buat juga. Walaupun haji dia dah rosak, dia kena pergi Muzdalifah, dia kena melontar, dia kena kena pergi tawaf, dia kena sa'i juga. Ingat baik-baik. Walaupun haji dia telah rosak, dia kena, dia panggil haji dia fasad. Dia kena buat juga. Dan dia kena datang semula untuk qada. Kena datang semula. Bahaya. Ini kena beri perhatian lah untuk tertib dan takdil ni. Maksudnya kalau bersetubuh sebelum tahallul awal. Haji dia fasad dan dia kena qada pada tahun akan datang. Kalau umrah pun sama. Sebelum dia habis umrah dia bersetubuh. So dia kena umrah dia rosak, dia kena datang semula untuk buat umrah. Kena buat semula umrah. Dia yang wajib tadi, yang wajib, yang dia batal kerana bersetubuh. Okey, bagi orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal ni, dam dia kena sembelih seekor unta. Harga seekor unta RM5,000. Lebih kurang itulah, RM5,000. Dan kalau sekiranya tertib dan tak, kalau sekiranya tak mampu, tertib kalau tak mampu, fa in ajaza, sekiranya tak mampu, dia boleh sembelih seekor lembu. Ya. Unta RM5,000 tu paling murah ke Ustaz? Di sana. Unta RM5,000 tu paling murah ke kat sana? Kira rasa paling mahal tu ada mungkin bawah. Tengoklah. Ada dalam 4,000 tengoklah. Okey, itu dah tu 5,000 tu kira maksimal dia tu. Tengok apa ni harga semasa lah. So, kalau tak mampu unta, lembu. Lembu. Kalau tak mampu lembu, 7 ekor kambing. 7 ekor kambing kalau tadi Ustaz sebut dalam RM350 darab dengan 7. Gitu. Jika tidak berkuasa juga, tertib ni jika tak kuasa juga, hendaklah dia membeli makanan dengan nilai seekor unta. Kalau tadi nilai tadi RM5,000, kena beli RM5,000 tadi, kena bagi makan kepada fakir miskin di tanah haram. Maksudnya di Mekah lah. Kalau sekiranya tak mampu juga, maka dia kena berpuasa ikut jumlah hari bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Kalau satu cupak RM5, bagian RM5,000 bahagi dengan RM5. Berapa cupak itu dia kena puasa. Banyak tapi tidaklah tertib, tidaklah mesti tiap-tiap hari. Jadi besar dam bagi mereka yang bersetubuh sebelum daripada tahallul awal. Dan perkara ni, dam ni jaranglah, Ustaz bagi tahu tutulanlah, jarang berlaku. Kecuali orang tu tak belajar, dia pergi buat umrah ataupun dia pergi buat haji, dia tak belajar. Sebab itu sangat-sangat penting kalau nak pergi umrah, dia haji, kena belajar. Sebab dia berkait rapat dengan ihram. Dengan ihram dan berkait dengan dam ni tadi. Boleh faham ni? Boleh faham Hazirah? Okey, itu Ustaz rasa mudah nak ingat, tertib dan takdil, iaitu seekor unta bagi orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal. Haji dia fasad, rosak dan dia kena qada pada tahun yang akan datang. Kalau umrah tu umrah wajib, maka dia kena qada umrah dia dulu. Tapi kalau umrah tu umrah sunat, dia tak perlu qada. Sebab umrah tu dah umrah sunat. Boleh? Okey, yang ketiga, Ustaz ada masa 20 minit lagi. Dan takhyir dan takdir. Ustaz pergi takhyir dan takdir dulu yang banyak. Takhyir dan takdir ada 10. 10 sebab yang dikenakan dam. Dalam buku teks ada dia buat, ada dalam 1, 2, 3, ada 8 kalau tak silap dalam buku teks. Dalam buku teks ada 8. Yang ada dengan ustaz ni 10. Tak apa. Nanti pelajar catatnya. Tulis. Yang ustaz tambah tu bagi melengkapilah. Takut soalan ada keluar juga. Dalam buku teks tu tak ada pakai sarung tangan dengan tutup muka. Tak ada. Bagi wanita, tutup muka. Okey, baik. Untuk takhyir dan takdir, ini yang banyak dilakukan oleh jemaah haji. Takhyir, takdir ni. Maksudnya sebab-sebab apa dia?
Tengok, kita pergi tengok satu-satu. Membuang atau mencabut, menggunting 3 helai rambut atau lebih bulu daripada mana-mana anggota badan. Ya, sabar Ustaz akan syarah dulu. Ustaz baca dulu. Memakai pakaian bersarung, berjahit bagi laki-laki. Potong atau tanggalkan, binasakan kuku. Asfar, memakai wangi-wangian atau toyuk. Menutup muka atau sebahagian daripadanya bagi wanita. Dalam buku teks tu saya tengok tak ada menutup muka bagi wanita. Tapi kalau sekiranya dalam waktu darurat macam kita mungkin dalam COVID-19 itu akan keluar hukum baru. Hukum baru akan keluar sekiranya jemaah tawaf dalam wanita tawaf dalam keadaan pakai mask. Jadi sama ada kena dam ataupun tidak. Jadi kita tunggu hukum itu keluar daripada majlis ahli jawatan kuasa fatwa sama ada kena atau tidak. Berdasarkan muzakarah tahun lepas bagi wanita dalam keadaan darurat pakai mask ni tak kena dam. Okey, itu bagi tahu. Itu dalam waktu darurat. Alright. Memakai sarung tangan bagi laki dan perempuan. Sarung tangan yang tidak menampakkan perut atau menutup jari. Kalau dia pakai lengan tangan baju tu yang sangkut dekat sini tak apa. Yang sangkut dekat sini. Ada yang sangkut situ kan, macam tu kan. Nampak tapak tangan dan nampak jari jemari itu tak boleh. Itu tak masalah. Ya, yang sangkut macam ni. Yang sangkut kan, itu boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh yang menutup tapak tangan, bawah dan atas dan juga jari jemari tadi. Alright. Itu pun saya tengok tak ada dalam buku teks tu, bolehlah catat kat tepi tu. Pakai minyak wangi di kepala. Okey, aduh. Ini pun tak boleh dijanggut semua bulu di muka selain daripada bulu yang tumbuh di pipi ataupun dahi. Melakukan persetubuhan selepas tahallul awal. Tetapi sebelum selesai tahallul sani, dam lelaki saja. Okey, tadi kita sebut orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal, dia kena dam, tertib dan takdil. Selepas dia bersetubuh tahallul awal tadi, dia setubuh lagi sekali. Dia melakukan persetubuhan selepas tahallul awal tapi belum selesai lagi tahallul sani. Okey, tahallul sani tak habis lagi, tak buat lagi 3 perkara tadi. Yang tak habis lagi, dia tahu kena melontar di jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, tawaf dan sa'i, lepas tu bercukur bergunting. Jadi dia lakukan persetubuhan selepas selesai tahallul awal. Dia ada tahallul awal. Dia setubuh. Faham? Yang tadi sebelum. Ini yang selepas tahallul awal. Maksudnya selepas buat 2 daripada 3 perkara dia setubuh. Gitu faham? Selepas buat 2 daripada 3 perkara yang disebut oleh Ain tadi, maka dia setubuh. Jadi dia kena dam ini. Dam apa ni? Nur Damia. Dam apa ni kita bincang ni Damia? Dam takhir wa takdir. Damia. Okey, takhir dan takdir. Takhir dan takdir maksudnya dam pilihan. Okey, baik. Dan yang ke-last sekali iaitu lakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji. Dah dia lakukan persetubuhan yang pertama. Lepas tu dia buat lagi persetubuhan. Kali kedua, kali ketiga dah apa semua, itu pun kena dam. Yang kena dam ni orang laki-laki saja. Yang kena bayar unta tadi, unta tadi unta. Yang unta pun orang laki-laki, yang ni takhir takdir ni pun, yang pilihan ni pun orang lelaki. Suami lah, suami yang kena, isteri tak kena. Okay, alright. Suami tak kena, tapi pun tu dah banyak dah kalau dam di unta tadi. Alright. Okay. Baik. Takhir dan takdir, Ustaz ada sebut tadi, ada 10 perkara atau sebab yang dikenakan dam. Iaitu dam, takhir dan takdir. Nombor 3 kita ni. Dan yang inilah yang banyak dilakukan ataupun yang jemaah haji buat. Silap. Daripada banyak-banyak ni pula, yang banyaknya adalah berkait dengan rambut. Rambut paling banyak. 2019, Ustaz bertugas di Tanah Suci. Bertugas di Mekah, jaga maktab 77, 3,000 jemaah haji. Jadi Ustaz jaga berkaitan dengan hukum hakam. Jadi ramai jemaah yang datang nak tanya, saya semalam Ustaz tidur macam ni, saya jatuh ni rambut sini. Saya lepas mandi saya sikat rambut jatuh. Macam mana? Jadi banyak soal larangan ihram yang berkait dengan dam, takhir dan takdir. Dan Ustaz sebut lagi sekali pula, takhir dan takdir ni, dia punya sebab-sebab ni banyak dalam larangan ihram. Tengok ada banyak perkara yang dalam larangan ihram. Larangan ihram ada berapa Pak Hafiz?
Balkis, larangan ihram ada berapa? Ingat. Hazira, larangan ihram ada berapa? 10. 10 Hazira. Ada 13. 13 larangan ihram. Jadi kalau tengok 13 tu, 10-nya ada pada dekat dam, takhir dan takdir. Betul tak? 10 daripada 13 tu ada dekat dam, takhir dan takdir yang saya baca tadi ke cabuk bulu, gunting, apa semua, cabuk kuku, potong kuku, minyak wangi kan, pakai sarung tangan. Semua tu larangan ihram. Yang 13 tu. Jadi 10 tu ada kat sini. Boleh faham? Okey, takhir dan takdir ni macam ni. Dam dia apa? Sembelih seekor kibas kambing di tanah haram. Sembelih seekor kibas kambing di tanah haram. Atau boleh pilih. Yang ni beza dengan yang tertib tadi. Di takhir. Ataupun boleh sedekah kepada 6 orang fakir miskin. Sitah. Sitah tamasakin. 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap seorang. 1 cupak saya sebut tadi 5 rial. Kalau 2 cupak 10 rial. Kalau 6 orang fakir miskin maksudnya 60 rial lah. 60 rial kena cari bagi kepada 6 orang fakir miskin. Dalam buku dia guna istilah gantang. Gantang sok 3 gantang. 3 gantang. 1 gantang menyamai dengan 4 cupak. Betul? 4 cupak. 4 cupak sama dengan 20 rial. 4 cupak sama dengan 20 rial. Betul lah, 20 rial. Jadi kalau 3 gantang, iaitu 3 gantang sama juga dengan 12 cupak. 12 cupak maksudnya dalam 60 rial. Okey? Ataupun kalau dia tak nak bagi makan, dia boleh puasa 3 hari. Tak kisahlah puasa di tanah suci ke, puasa bila balik Malaysia ke, boleh puasa 3 hari. Maksudnya niat puasa dam tadi. Jadi biasanya jemaah haji dia akan bagi makan fakir miskin. Kebanyakan lah, ini pengalaman lah saat bertugas, biasanya kebanyakan jemaah haji akan beri makan fakir miskin 60 rial. Ini boleh pilih. Nak bayar, nak sembelih seekor kambing 360 rial ke, nak bagi fakir miskin 60 rial ke, nak puasa 3 hari. Boleh pilih. Yang ni boleh pilih. Boleh faham Dam apa yang boleh pilih ni, Damia? Dam apa? Takhir dan takdir. Takhir dan takdir. Apa dia dam yang dikenakan bagi orang yang buat kesalahan atau bukan, sebab yang kena dam takhir takdir ni? Dia kena apa? Dam dia apa? Balkis. Boleh pilih nak sembelih kambing ke, nak sembelih kambing ke, atau sedekah dekat 6 orang fakir miskin dengan seorang 2 cupak makanan, ataupun boleh puasa 3 hari. Okey, atau puasa 3 hari. Okey, alright. Boleh lah. Itu tak boleh pilih. Okey. Sama juga kalau pergi umrah ke apa semua, kalau contohnya lakukan perkara yang 10 perkara ni, okey, kena keluarkan dam tadi. Okey, ni ada sikit lagi. Perlu dengar elok. Kalau sekiranya kita rambut ni gugur dengan tak sengaja. Tak sengaja, tak kena dam. Dan tak berdosa. Faham tak? Kalau sekiranya kita pakai baju, pakai contoh tutup kepala orang lelaki-lelaki, dia lupa. Dia pakai kopiah waktu dalam ihram. Lepas tu kawan dia tegur. Tak boleh pakai, dia pun buka. Kena dam ke tak? Tak kena dam. Ingat baik-baik. Tak sengaja, tak berdosa dan tak kena dam. Ingat baik-baik. Dia panggil sini yang tarafuh. Istilah tarafuh ada sebut tak? Pernah dengar tarafuh dengan itlaf? Pernah dengar istilah tarafuh dengan itlaf? Tak, Ustaz. Apa nanti Ustaz Tamizi boleh share slide tu, ada yang larangan ihram yang tarafuh, yang berseronok-seronok, yang seronok-seronok, yang suka-suka. Kalau buat dengan tak sengaja,
tak berdosa dan tak kena dam. Faham? Itu yang tarafuh. Yang itlaf ada 4, tarafuh ada 10, yang itlaf tarafuh ada 9. Tarafuh ada 9 larangan, yang itlaf ada 4. Itlaf tu membinasakan. Buru binatang, cabut pokok, potong kuku, semua tu. Okey. Kalau dia lain pula. Kalau sengaja tak kena dam tapi berdosa. Itu ada pembahagian dia tu. Boleh rujuk dalam slide itu Ustaz Tarmizi, nanti kongsi dengan pelajar. Kategori larangan ihram, tarafuh dan juga itlaf. Tarafuh ada 9, itlaf ada 4. Kalau kita buat tarafuh tak sengaja apa semua, tak kena dam. Okey, alright, tak apa. Kalau nak kongsi sekali takut tak cukup masa. Boleh ni ada Ustaz dia sebut ni. Tak apalah, Ustaz pergi dulu sini. So, untuk yang takhyir dan takdir ni, takhyir dengan takdir ni ada 10 ni, okey. Kebanyakannya dia adalah dalam larangan-larangan ihram. Kalau sekiranya kita melakukan yang ni, okey, maka kita kena dam. Dam tadi sembelih binatang, ternakan, kambing lah, kambing atau kibas, atau kita pilih-pilih nak sedekah kepada 6 orang fakir miskin, seorang tu 2 cupak tu 10 riyal. 2 cupak 10 riyal. Ataupun dia boleh puasa 3 hari. Dia boleh pilih. Jadi takhyir takdir ni berbeza dengan tertib. Tertib takdir ni dia kalau tak mampu baru pindah nombor 2. Kalau tak mampu pindah nombor 3. Itu beza antara tertib dengan takhyir. Okey, alright. Dan Ustaz nak sebut sikit, Ustaz carilah sikit pasal yang tarafuh dengan itlaf tadi adalah dulu. Okey, untuk larangan ihram tadi, yang 10 Ustaz sebut tadi, 9 daripada 9 tu daripada 13 larangan ihram, 9-nya adalah tarafuh, 4-nya itlaf. Ustaz ulang Tarafuh tu yang kita seronok dengan dia. Seperti tutup kepala, pakai sarung, tutup muka, sarung tangan, bau-bauan, minyak di kepala, muka jimat-jimat, bersetubuh, nikah kahwin. Yang ni kalau kita buat dengan tak sengaja, yang saya sebut 9 ni, tarafuh ni, tak berdosa dan tak kena dam. Contohnya lah, kita bersetubuh, kita tak tahu, kita tak belajar, kita jahil, tak kena dam. Faham Kita jahil, kita tak tahu, kita tak belajar, tak apa-apa, bersetubuh, tak kena dam. Yang kena damnya kalau dia tahu, dia sengaja juga buat. Faham yang tarafuh ni. Ataupun dia pakai bau-bauan. Contohnya dia pergi kat pasar, dia dalam ihram. Dia sentuhlah contohnya yang jual minyak wangi tu. Lepas tu bau dekat dia. Dia tak sengaja. Minyak wangi dah lekat pada tangan dia. Dia tak berdosa dan tak kena dam. Dia kena cepat-cepat ambil air mineral basuh. Itu yang tarafuh. Nanti mungkin Ustaz Tarmizi boleh jelaskan lagi lah senarai tu. Yang Ustaz baca je sini. Senar ada dalam slide tu. Okey, jadi tak sengaja tak kena dam. Bagi yang macam yang Ustaz sebut tadi, yang 10 yang banyak-banyak tadi, takhyir takdir tadi. Boleh? Cuma tapi yang cabut pokok, cabut kuku, cabut kuku itu kalau tak sengaja atau cabut pokok, cabut kuku tak sengaja berdosa dan dikenakan dam. Sengaja tak berdosa tapi kena dam juga. Itu pentingnya sikit tu. Okey, Ustaz ulang sebab yang ni tak ada dalam buku teks tu. Ustaz tahu. Kalau yang membinasakan, cabut rambut, cabut kuku, buku binatang atau cabut pokok. Okey, yang ni. Okey, sengaja ke tak sengaja atau dosa dan dikenakan dam. Kalau tak sengaja, tak sengaja. Tetap kena dam tapi tak berdosa. Sebab tak sengaja. Itu. Kena rujuk semula. Ustaz tak boleh jelasin ni takut nanti tak sampai. Okey, habis untuk takhyir dan takdir. Ustaz ulang takhyir dan takdir, dam yang ketiga Ustaz sebut tadi. Ada 10 tadi. Dam dia kambing ataupun dam dia bagi makan fakir miskin ataupun puasa 3 hari. Tapi kena ingat, tidak semua 10 perkara yang kita buat dalam dam takhyir takdir ni terus kena dam. Tak. Sebab dia ada istilah tarafuh dan itlaf. Ada sebab yang kena dam tu tarafuh, kategori tarafuh yang seronok-seronok, contohnya minyak wangi. Kita kalau minyak wangi tak sengaja, tak kena dam. Kalau kita jahil tak kena dam. Itu saya nak relate tu.
Kalau kita tak sengaja, tak kena dam. Bukan kita buat benda ni terus kena dam. Tak. Itu kena faham. Tidak. Okey, alright. Itu sikit aku dah sikit. Ustaz apa ni, Tamizi tolong nantilah kalau tak pelajar tak faham boleh tanya. Alright, dan yang last sekali dam, terfis dan takdil. Takhyir dan takdil. Takhyir dan takdil ni dua aja. Buru binatang dan cabut pokok. Saya bagi ringkas gitu ya. Buru binatang dan cabut pokok. Buru binatang itu dengan elok. Dia ada dua bahagian tu buru binatang. Buru binatang di tanah haram ataupun di tanah halal semasa dalam ihram. Soalan buru binatang atau buru binatang di tanah haram atau di tanah halal semasa kita dalam ihram. Contoh. Waktu kita di Arafah. Arafah adalah tanah halal. Dengar elok Arafah adalah tanah halal. Sebab tu kalau niat tamattu', kalau kita niat di Arafah, kita kena dam sebab itu dah keluar daripada mikot. Okey, tak apa. Kalau di tanah halal, kita dalam ihram, kita bunuh pijak belalang. Pijak belalang contohnya. Belalang adalah binatang buruan. Kita kena dam. Baik, kalau nyamuk, kita tepuk nyamuk. Nyamuk tak kena dam. Sebab nyamuk bukan binatang buruan. Faham tak? Nyamuk ataupun semut ke, kita terpijak semut. Banyak semut kita terpijak. Tak kena dam. Dia semut bukan binatang buruan. Tapi ingat baik-baik. Kita dalam ihram di Arafah. Arafah tanah halal. Okey, kalau kita terpijak atau kita buru merpati ke, kita buru dia kejar buru merpati ke, kita kena dam. Sebab buru merpati adalah binatang buruan walaupun di Arafah tanah halal, tapi kita dalam ihram. Itu biasanya waktu wukuf lah. Waktu kita berwukuf. Tapi jangan berlaku lah orang nak kejar buru merpati sana. Biasanya kalau yang berlakunya belalang. Belalang tu banyak, kadang-kadang kita terpijak. Alright. Baik. Yang kedua buru binatang. Kita dalam memburu binatang di tanah haram, tapi kita tidak dalam ihram. Maksudnya di Mekah. Okey? Di Mekah kita tidak dalam ihram. Kita kejar burung merpati. Yang banyak-banyak merpati tu, apabila kita kejar burung merpati tu, mungkin terlanggar tiang kerana kita kejar. Burung merpati banyak. Mati burung merpati tu. Kita kena dam. Kita kena dam. Kita seronok kejar burung merpati. Sebab tu jangan usik benda di tanah haram. Kita jangan usik. Walaupun waktu tu kita bukan dalam ihram. Waktu tu kita tidak dalam ihram. Kita pergi sembahyang jemaah apa semua. Okey? Adalah belalang ke apa, kita terpijak belalang. Contohnya. Okey, pijak belalang, matilah belalang tu. Kita kena dam . Dam itu dam apa? Takhyir dan takdil. Takhyir ni apa dia? Sembelih binatang yang sesuai mengikut perbandingan binatang yang diburu. Kalau buru merpati tu kambing lah. Kalau belalang tu bayar cupak makanan, 2 cupak makanan atau secupak makanan. Seekor belalang tu 5 rial lah. Belalang kecil tu 5 rial je. 5 rial. Beli makanan ataupun kalau kita tak nak sembelih binatang tadi, kita boleh beli makanan dengan nilai harga binatang yang diburu. Kalau harga kambing itu 360 rial, beli makanan sedekah kepada fakir miskin. Ataupun kita berpuasa mengikut jumlah bilangan cupak. Jumlah bilangan cupak binatang 360 rial tu bagilah. Dengan 5 cupak, berapa cupak akan dapat. Jadi kita bagi makan kepada, kita puasa. Jadi yang ketiga ni berpuasa. Berpuasa ikut bilangan cupak dengan nilai harga kambing itu tadi. Boleh faham tak Damia? Payah juga kan. Tapi Ustaz rasa bolehlah sikit-sikit kot. Sebab kadang-kadang keliru. Ustaz ulang. Yang keempat tadi, dam, takhyir dan takdil, iaitu yang melibatkan buru binatang ataupun cabut pokok. Okey, dam yang dikenakan secara pilihan. Sama ada sembelih binatang. Binatang yang disembelih itu mengikut kadar besar binatang dan pokok yang kita cabut. Binatang yang kita buru, itu kadar. Kita nak tahu berapa dam tak dam itu, kita kena rujuk di Mekah nanti ada petugas, ustaz dan ustazah. Bukan kita main bayar terus, tak. Kita kena rujuk kepada pembimbing ibadat haji di Mekah. Macam dia panggil pembimbing ibadat haji tanah suci. Boleh faham Itu macam tu. Kalau kita ada buat
langgar apa dam apa semua, kita akan datang pejabat, pembimbing, tanya bagi tahu, Ustaz, saya begini. Ustaz kata tak kena dam. Contohnya tak sengaja macam yang tadi, minyak wangi. Sebab kita hanya tahu basic saja. Okey, biasa jemaah tahu tak hafal, tak ingat. Jadi kena rujuk kepada petugas atau pembimbing ibadat haji, ustaz dan ustazah. Kita ada dalam 60 orang petugas di Tanah Suci setiap musim. 60 orang petugas haji di Madinah dan juga di Mekah. Jadi untuk takhyir dan takdil, Ustaz rasa jelas itu. Ustaz ulang lagi sekali lah, pukul 1 dah. Dam yang Ustaz dah jelaskan, pertama Ustaz dah jelaskan pengertian dam. Dam itu darah. Istilahnya iaitu ibadat gantian dengan menyembelih binatang ternakan atau beri makan fakir miskin ataupun puasa. Dam ada 4 jenis yang saya sebut tadi yang saya sebut. Yang pertama tertib dan takdir. Tertib dan takdir itu ada 9 kan, sebab dia tertib dan takdil ada 1 yang setubuh lepas tu takhyir dan takdir. Takhyir dan takdir itu ada banyak, ada 10 takhyir dan takdir tu. Yang kebanyakannya dia adalah larangan-larangan ihram yang 13. Dan takhyir dan takdil. Takhyir dan takdil ini adalah berkait dengan bubu binatang dan juga cabut pokok. Itu je. Okey, satu lagi dam, saya habiskan sikit lagi Ustaz. Dam ihsar. Dam ihsar dalam buku teks tu dia letakkan bawah tertib dan takdil. Bawah tertib dan takdil yang dengan unta tu. Tapi untuk ceramah haji, dam ihsar tu dia tak berasingan. Dia tak, bukan dimasukkan di bawah tertib dan takdil. Okey? Sebab dam yang dikenakan bukan unta, dia kambing. Dam ihsar ni saya bagi tahu macam ni. Dengar dia. Dam ihsar ni, so orang tu telah berniat ihram. Ingat dia berniat ihram. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan sakit dia kritikal. Dia tak boleh pergi wukuf dan macam tak apa, kena balik. Dia dalam ihram. Maka macam mana dia nak keluar daripada ihram dia? Bagaimana dia nak keluar daripada ihram dia? Maka cara dia kena menyembelih kambing di tanah air. Sembelih kambing tepat di tanah air lah, dia balik Malaysia sembelih tu dengan niat ihsar, baru dia boleh bergunting. Maka barulah dia tahallul. Kalau tak, dia sentiasa dalam ihram. Dalam larangan ihram. Boleh faham Seulang. Dan ihsar ni seseorang yang telah berniat ihram tetapi dia tidak sempat untuk tahallul. Dia tak sempat nak tahallul. Mungkin kerana sakit, ataupun kerana tertahan ke, ataupun kerana haid bagi wanita. Ini pernah berlaku, saya bagi tahu, seorang wanita, dia pergi umrah. Lepas tu mak dia ajak pergi buat umrah last. Sebelum balik, pergilah niat di Tan'im. Mak dia suruh dia niat juga umrah. Dia pun niat. Setelah dia niat, dia datang haid. Maka dia tak boleh tawaf. Tak? Syarat tawaf suci pada haid. Dia pun balik macam tu. Waktu tu dia dalam tingkat talima macam ni lah. Dia balik tu dia dalam ihram. Ingat baik-baik. Dia dalam ihram. Dia terikat dengan 13 larangan ihram. Lepas dia dah lama, dah bekerja, dah jadi cikgu apa semua, dia pergi kerusu kahwin. Dia nak kahwin. Orang yang nak kahwin tidak boleh dalam ihram. Faham tak? Tak sah akad nikah orang yang dalam ihram. Dia pun mula teringat berapa tahun dah, dekat dengan 10 tahun dah. Dia pergi buat umrah hari tu. Maksudnya dah 10 tahun dia dalam ihram. Berapa banyak rambut gugur, berapa banyak dia buat larangan ihram. Kan? Jadi dia jumpa ustaz. Macam mana ustaz? Nak selesai ni? Cara dia kena sembelih kambing. Dia panggil dam ihsar. Dia kena sembelih kambing dan kambing tadi bagi makan kepada fakir miskin lah. Maka dia pun minta wakilkan ustaz yang uruskan untuk sembelih kambing. Lepas tu ustaz dah sembelih kambing dengan niat ihsar tadi, minta dia gunting. Barulah dia tahallul. Baru dia bebas daripada larangan ihram.
ihram Ustaz bagi tahu. Jangan main-main dalam bab haji dan umrah sebab dia berkaitan dengan larangan ihram. Dah kahwin dapat seorang anak. Itu satu kes. Ada kes yang kedua. Pak Haji ni, nak habis ke? Pak Haji ni dia buat umrah. Dia buat umrah lepas tu dia tak larat nak tawaf. Dia buat 2 pusingan, dia pun balik tidur hotel. Lepas tu orang nak balik, dia pun balik Malaysia. Anak dia kahwin. Ini Ustaz Daud Cik Engah cerita pada Ustaz ni. Ustaz Daud Cik Engah cerita. Anak dia kahwin. Maka buatlah kenduri. Anak perempuan dia tengok hari tu mak dia masam muka. Anak perempuan dia tanya, "Mak, kenapa mak masam je? Macam tak gembira je." Mak kata, "Mak risau kamu nikah ni tak sah. Sebab ayah kamu masa pergi umrah hari tu, dia tawaf 2 pusingan, tak habis tawaf. Lepas tu dia tak tahallul, dia balik macam tu." Menangislah anak dia. Memang nikah tu tak sah. Faham? Nikah tu tak sah. Pergi jumpa qadi semulalah. Qadi kenapa tak bagi tahu? Faham tak? Dia kena sembelih kambing, dam ihsar, lepas tu baru dia kena bergunting, baru kena akad nikah semula. Baru sah nikah. Lepas tu setubuh sebelum tu macam mana? Allahu'alam lah macam mana? Dah tersilap. Boleh faham tak ni? Sebab tu dalam bab haji umrah ni sangat-sangat penting untuk pelajar fahami elok-elok. Sebab tu ceramah kita sampaikan, Ustaz Tamizi mengajar, ada dalam sukatan pelajaran kita. Boleh faham Jadi jelas kan dam ihsar tadi. Kita belajar ni sikit dia tak faham. Tapi kalau berlaku isu macam tu rujuk kepada tabung haji. Kita ada ustaz yang boleh menjelaskan perkara hukum hakam ini. InsyaAllah kita buat ada pakar rujuk. Jadi Ustaz Tamizi, Ustaz rasa cukuplah untuk pada tengah hari ini. Ustaz dah bincang 2 perkara lah. Definisi dan juga jenis-jenis dam. Yang mana Ustaz sebut tadi ada 4 dan tambah 1 dam ihsar. Saya rasa kalau buat cara ringkasan, carta tu boleh nampak dah tu. Wallahu'alam bisawab. Ada soalan ke? Ustaz buka soalan 10 minit. Okey, silakan. Berarti kawan lain. Tanya sebab mungkin takut Ustaz ada tercicir masa bagi penjelasan tadi. Pada laki-laki Amir Hamzah sebut dah dari kamera dah Amir Hamzah. Ustaz sebut 3 kali. Apa ni Razik, Rushaidi, Nur Syaza. Ustaz. Boleh on kamera. Boleh tanya soalan. Saya ada soalan nak cakap? yang Ada Amir, okey. Ain Ustaz Ain. Ya. Yang apa ni kes yang perempuan yang tiba-tiba datang haid semua benda tu kan, yang dia tak buat dam ihsar semua tu, kan Ustaz kata maknanya dia tak keluar dari ihram dia kan, makanya dalam tempoh 10 tahun tu dia masih dah ihram. Jadinya kan dia macam dia tak sedar yang dia tak keluar dari ihram, so dia maybe dah potong kuku, potong rambut ke apa. Dia kena bayar ke dam bagi benda-benda yang dia buat tu? Okey. Dia kena anggar lah. Itu yang sebaik-baiknya dia anggar. Mana kira memang lama dah. Dia bayarlah setakat mana yang dia boleh. Wakil lah, bagilah kepada orang yang nak pergi buat umrah. Okey, dia kena duduk ingat anggaran. Bagi kepada orang yang nak pergi umrah, mutawif tu, supaya dibayar dam di tanah haram. Di Mekah bukan kat sini, di Mekah kena bayar. Ataupun kalau dia nak puasa, puasalah. Dan kalau yang selebih daripada itu tertanggung ke atasnya, dia panggil zimmah. Maksudnya dia kena banyak bertaubat dan beristighfar. Itu je lah. Faham tak? Tertanggung ke atasnya zimmah, bebanan dosa itu tadi atas. Tadilah sebab dia jahil dan sebagainya. Okay, jadi itulah. Tapi kalau larangan ihram yang contohnya Ustaz sebut yang tarafuh tadi, ada 9 larangan tarafuh tu. Contohnya yang pakai minyak wangi, yang pakai baju tutup muka. Itu kalau dia jahil, tak tahu, tak kena dam. Faham tak? Cuma kalau yang membinasakan, kalau dia potong rambut, potong kuku tu, okay, dia tetap kena dam dan tapi tak berdosa sebab dia jahil. Itu ada kategori tadi. Bukan, banyak nampak sangat. Dia ada macam-macam tu. Tapi Ustaz nasihatkan kepada dia, duduk hitung kira dam tu agak-agak berapa dan boleh wakilkan, bagilah. Banyak berlaku macam tu. Masa Ustaz bertugas, ada yang pergi umrah pesan kata nak bayar dam ni. Ustaz tanya dam apa? Dia nak wakil untuk selesaikan urusan dam. Biasanya orang pergi umrah lah, dia balik baru dia ingat itu dan sebagainya. Boleh?
Jadi kalau yang lebih daripada itu bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi yang penting sekarang ni dia dah tahallul, dia dah boleh kahwin, dah itulah. Okey, alright. Lagi soalan? Ustaz. Saya nak tanya, dam ni kena buat kat Mekah je ke? Okey, tengok ada dam ihsar, kalau dam ihsar yang tadi yang daripada Malaysia tadi kan. Jadi itu kena sembelih kambing dekat Malaysia. Tempat di mana dia tertahan lah, di tanah air lah. Kalau tengok Ustaz ada sebut tadi, kalau dam macam sembelih kambing ataupun unta dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram lah. Faham tak? Jadi kalau cupak tak cupak tadi yang apa ni, bagi makan fakir miskin 6 orang dengan 2 cupak seorang tu di tanah haram. Jadi kena ada tu. Kena tahu tu yang mana di tanah haram dan tak haram. Itu di tanah haram. Kena buat di tanah haram. Boleh faham? Tak boleh. Kalau di Arafah sini kita jumpa bagilah ada kerja di Arafah pun tak boleh sebab tu tanah halal. Maksudnya kena tunggu balik Mekah pergi. Ramai fakir miskin yang duduk sapu-sapu sampah tu yang minta sedekah dekat tanah haram. Ramai. Biasa pergi umrah tak? Apa ni Syaza? Okey. Ya Ustaz. Lepas tu dah pernah pergi umrah dah? Belum, tak pernah lagi. Okay. InsyaAllah akan sampai tu. Okey, kalau yang puasa tu, puasa kalau yang 10 hari tadi, 3 hari di tanah haram, 7 hari di tanah air. Kalau yang 3 hari tadi ada puasa pilihan 3 hari, boleh buat di tanah air. Itu. Boleh faham Alright. Jadi untuk bagi makan, kalau sembelih apa semua di tanah haram. Bagi fakir miskin pun di tanah haram. Cuma puasa je. Ada yang boleh puasa 3 hari tu boleh puasa dekat tanah air lah. Okay, alright. Boleh Syazah? Boleh Ustaz. Dam ni kalau kita sembunyi pun dia tetap menjadi satu kita rasa bersalah. Tak boleh sembunyi. Sebab itu Ustaz dah sebut ibadat. Anak labbaik Allahumma labbaik. Jadi ibadat. Jadi kalau kita buat senyap dia tak bagi tahu, dia tak akan settle. Dia akan macam mengganggu kehidupan kita. Jadi kita kena ikhlas lah. Orang tak tahu. Contohnya kita potong kuku ke, kita gunting rambut ke, kita buat perkara larangan tu apa semua. Orang tak tahu, kita bayar ke tak bayar. Ini bukan ibadat orang kita, tabu haji bukan ibadat orang, ibadat kita. Jadi kita sendirilah kena jujur dengan ibadat kita. Waktu saya awal-awal tadi dan ibadat gantian. Maksudnya kalau kita buat larangan ihram tadi, contohnya benda-benda tadi yang saya dah sebut tadi sama ada dalam tertib takdir ke tertib takdir ke, takhir takdir ke takhir takdir, kita sendiri kena bertanggungjawab. Faham? Jadi banyak bila Ustaz bertugas di sana, masa Ustaz ceramah lah, yang waktu dia, ni anak menteri dia ni, anak menteri, pun sama kes yang Ustaz sebut pasal perempuan tadi. Dia pergi ikut mak dia belajar pergi umrah, lepas tu balik dah kahwin apa semua. Ustaz kata, kalau maksudnya tak selesai, dia memang tak selesai waktu tawaf. Datang jumpa Ustaz, pucat muka dia, nak pergi haji dah ni, pucat muka dia. Bila dengar ceramah tu, dia kata masa dia sekolah dulu, ayah dia menteri ikut perombongan kerajaan kapur semua. Lepas tu dia tak belajar mengikut macam tu pergi umrah, dia dalam ihram. Tapi kita kena pakar rujuk lah waktu tu. Dah lama sangat sebab nak keluar daripada ihram tu, kadang-kadang benda dah lama, kita boleh tengok pada mazhab-mazhab lain lah. Itu dia. Alright. Terima kasih. Lagi soalan? Ustaz. Silakan tanya dia. Yang Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Tak boleh jawab, Ustaz kata kemudian lah. Dekat Mekah kan selalu pakai niqab kan? Yang maksudnya macam mana tu? Dia bukan dalam ihram ke? Okey, kita duduk di Mekah tu bukan kita duduk dalam ihram sepanjang masa. Ini kita pada awal ni kalau tak faham ni. Kita bukan duduk dalam sepanjang masa. Kalau kita buat haji tamattu', dengar tamattu', kita buat umrah. Allahu Akbar sebelum ni. Kita pergi buat umrah dulu sampai je di Mekah tu, okey, Ustaz rasa 90% lah. Bukan rasa, memang 90% jemaah haji Malaysia buat haji tamattu'. Jadi sama ada datang dari Madinah atau terus melalui Qarnu Manazil, dia orang sampai tu malam tu dia orang akan buat umrah. Dia dah niat umrah dekat mikot tadi, mikot asal, sama ada Qarnu Manazil ataupun Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Ini tugas Ustaz. Sampai akan beri taklimat kepada mereka, berjemaah haji, biasanya satu flight dalam 400 orang. Satu flight kita yang besar itu dalam 400 orang, beri taklimat untuk buat umrah wajib. Ini umrah pertama ni. Umrah yang wajib yang pertama, jadi nanti jemaah akan pergi tawaf
ini dalam ihram ni, pergi tawaf, pergi sa'i, bergunting atau buat bercukur. Selesailah. Pakai yang biasa je lah. Lepas tu dia tak nak dah buat umrah apa semua, tunggu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tu dia sampai awal, dia sampai penerbangan Malaysia 1 Zulkaedah. Penerbangan pertama 1 Zulkaedah. 1 Zulkaedah hingga 15 Zulkaedah akan pergi Madinah dulu. 1 Zulkaedah setiap tahun jemaah haji penerbangan pertama akan mula pergi ziarah Madinah dulu sampai 15 Zulkaedah. 16 Zulkaedah penerbangan tu akan masuk Mekah. Dia buat macam tu. Jadi orang yang masuk Madinah akan balik melalui Mekah, orang yang masuk Mekah akan balik melalui Madinah. Begitu dia akan silang macam tu. Jadi 16 Zulkaedah sehingga 5 Zulhijjah. Paling lewat pun 6 Zulhijjah, itu menteri-menteri lah. 6 Zulhijjah tu yang dekat dengan hari haji. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Okey. Kita nak ni haji tamattu' ni. Kita nak pergi ke Arafah. Waktu tu kita berniat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita pakai ihram. Baru tu kita jaga ihram semula. Dalam tempoh tu, lama tu kalau sebulan lah. Kalau kita sampai awal. Ada mungkin 2 minggu, 3 minggu. Kalau kita tak berniat ihram, kita pakai yang biasa saja. Pergi semayang, pergi shopping, pergi jalan-jalan, seronok ni. Pergi ziarah, seronok. Saya bagi tahu lah nak pergi Mekah. Jadi begitu. Tapi kalau kita nak pergi umrah pula dalam tempoh tu, dalam tempoh sebulan tu sebelum 8 Zulhijjah kan, daripada tarikh kita sampai, kita pakai yang ihram pergi niat dekat mikot yang paling dekat di Tan'im. Ada bas disediakan, bayar RM25. Naik bas dia akan kumpul apa semua, kita naik bas lepas isyak. Biasanya lepas isyak. Pergi, lepas tu kita masuk ke Mekah, kita tawaf, sa'i dan kita bergunting, siap umrah kali kedua, umrah sunat. Kita doa lepas umrah tu, ya Allah hadiahkan umrah ini kepada mak ayah kita yang telah meninggal contohnya. Boleh kita niatkan, kita dapat, mak ayah kita dapat. Gitu. Jadi kita dah tahallul lah, tahallul maksudnya kita bebas mula. Bukan sepanjang masa kita pakai nikah daripada mula sampai dah. Tak. Boleh faham? Waktu kita dalam ihram je. Dan kita dilarang untuk tutup muka. Kita boleh pakai nikah lah kalau tidak dalam ihram. Alright. Soalan lain lagi. Sila. Ustaz, kan ada yang ada Ustaz kata ada perkara yang suka kita buat yang tak suka kita buat kan. Pasal yang tak suka kita buat tu antara termasuknya memotong kuku tu kan. Kalau katakanlah orang tu katakanlah orang tu suka, dia habit dia gigit kuku, jadi macam mana tu Ustaz? Dia Okey. Yang tarafuh tu ada 9, dia dah disenaraikan dah. Yang kita berseronok dengan dia, suka dengan dia, seronok dengan dia maksudnya minyak wangi, kita rasa seronok pakai pakaian, tutup kepala. Yang 4 tu itulah yang merosakkan, potong kuku ni merosakkan. Tak kisahlah dia gigit ke dia cabut, dia merosakkan. Itu itulah. Ataupun rambut, itu merosakkan, dia menanggalkan, mencabut, memisahkan. Itu kategori kelalaian. Lepas tu yang cabut pokok, yang buru binatang. Itu bentuk yang membinasakan, merosakkan, menceraikan. Faham tak? Yang itilaf ni, kalau kita tak sengaja, tak dosa, tapi kena dam. Tetap kena dam. Faham tak? Yang contohnya kuku ni, ataupun bulu ni. Kita tak sengaja, tak berdosa, tapi tetap kena dam. Tapi kalau kita sengaja, kita berdosa dan kena dam. Yang itulah, yang 9 tadi, yang 9 yang berseronok-seronok dengan dia panggil tarafuh. Tarafuh ni seronok-seronok tu. Kalau kita tak sengaja, kita tak berdosa dan kita tak kena dam. Tu. Faham tak? Contohnya yang pakai minyak wangi, kita tak sengaja, lupa, jahil, tak kena dam dan tak berdosa. Tapi kalau kita sengaja, sengaja berdosa lah. Berdosa. Faham tak? Okay, right? Boleh? Ada soalan lagi? Kalau tak ada, Ustaz nak rumuskan. Lagi satu Ustaz, kan ada yang kena ganti haji dia pergi tahun depan kan? Ataupun umrah. Katakanlah haji kan dia ada limit-limit orang. Jadi macam mana tu Ustaz? Okey, ini problem. Sebab tu kita bagi penerangan betul-betul supaya jangan lakukan persetubuhan sebelum tahallul awal. Itu ya. Tak, kalau seandainya itu berlaku, dia terpaksa pergi dengan package. Dia kena ada duit dalam 40,000 atau 50,000. Faham tak? Sebab nak ikut turn itu memang tak dapat dah. Susah, tunggu dah 80 tahun, 90 tahun. Maka dia kena bekerja kuat untuk pergi secara package. Untuk qada itu. Kalau dia tak mampu juga, kalau mati, anak dia kena badal. Anak dia kena badal lah. Badal tu dalam 3,000 je. 3,000 riyal. Badal haji. Boleh Alright. Okay lagi? Okay. Rasanya dah habis dah kak? InsyaAllah lah. Okey, secara rumusannya sekali dah saya.
Ustaz dah terangkan pengertian dam itu darah dan ibadat gantian menyembelih binatang kalau itu ataupun memberi makan fakir miskin ataupun berpuasa. Dam Ustaz sebut tadi ada 4 jenis dan tambah 1, 5 lah dam ihsar. Ustaz asingkan dam ihsar tu ikut modul tabung haji lah. Pertama dam tertib dan takdir, yang kedua dam tertib dan takdil, yang ketiga dam takhyir dan takdir, yang keempat dam takhyir dan takdil. Untuk tertib itu kalau tengok sebab-sebab yang kena dam tu ada 9 ataupun 10 lah sebab melawatan kedua, dia benda-benda yang besar, benda yang teras. Wajib haji, haji kiron, haji tamattu besar. Sebab tu dia tertib. Mesti kalau tak mampu nombor 1 baru nombor 2. Okey. Yang kedua tertib dan takdil itu bersetubuh sebelum tahallul awal. Besar juga. Iaitu dia kena sembelih lembu, unta ataupun lembu. Okey. Yang takhir ni pilihan, dia ringan sikit. Takhir ni pilihan. Okey, yang takhir maksudnya takhir dan takdir tadi ada 10. Biasanya larangan tu larangan dalam larangan ihram. Yang 13 tu, 10-nya dalam larangan ihram. Dan dia bukan semua kena dam. Dia ada masanya kita tak sengaja tak kena dam. Kalau yang taraf pun dah itlaf tadi. Faham Dan kita boleh pilih pula dam tu. Nak kambing tu nak puasa kan bagi makan. Okey, dan yang last kali takhir dan takdir 2 je. Buru binatang nak cabut pokok. Dam dia ikut kadar binatang atau pokok yang kita cabut. Dan last kali yang kelima ni dam ihsar, dam orang yang niat ihram tapi dia tak sempat menyempurnakan rukun umrah ataupun rukun haji. Bagaimana dia nak keluarkan dam? Sebab dia terhalang tu mungkin kerana sakit ataupun kerana haid dan sebagainya, maka dia kena sembelih binatang ternakan, kambing. Ataupun kalau tak kambing, dia beli makanan, dia buat makanan ikut kadar itu sedekah pada fakir miskin. Dia boleh buat itu di tanah air, tempat mana dia tertahan untuk dam ihsar. Boleh faham Alright, saya rasa itu saja untuk perkongsian pada tengah hari ini. Terima kasih Ustaz Tarmizi kerana bagi peluang. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit sebenarnya belajar elok-elok. Kalau nak pergi haji awal, kita perlukan penceramah haji sebenarnya. Kita perlu pelapis. Belajar elok-elok je. Ustaz baru buat rakaman haji ni. Ustaz baru minggu lepas buat rakaman haji. Jadi kami ada bincang apa semua. Sebenarnya penceramah haji kita tak ramai. Jadi ajar daftar awal pergi haji. Daftar awal pergi haji sebab jadi penceramah haji syarat dia pernah pergi haji. Terutamanya wanita lagi tak ramai. Jadi kalau nak pergi Mekah tiap-tiap tahun, 2-3 kali tahun setahun, jadilah petugas haji. Itu yang pertama. Yang kedua belajar rajin-rajin di haji, tabung haji tu banyak jawatan. Banyak jawatan yang boleh kamu pohon setelah keluar daripada setelah kerja nanti. Maksud dengan kamu tugas di tabung haji, untuk kamu pergi haji memang cerah lah. Sama ada kewangannya, sama ada apa-apa. Belajar rajin-rajin. Sebenarnya peluang tu banyak tu. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah jazakallahu anna khairal jaza li Ustaz Amran bin Arifin ala kalimati tayyibah wa jazakumullahu anna khairal jaza ala ma qaddamtumuhu min kalimatin ونصائح القيمة وإن شاء الله حيا بنا نشكر شكرا كثيرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع نجتمع في هذا المكان إن شاء الله. وثانيا صلاة وسلاما دائمين إن شاء الله إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون الكرام إن شاء الله قد وصلنا إلى الختام اجتماعنا اليوم. ونسأل الله وعليه العظيم أن يوفقنا يحب ويرضى وأن يتم هذا اللقاء على خير والإيمان إن شاء الله. ونختم اجتماعنا اليوم مع كفارة الجلسة وسورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, syukran jazakumullah kepada Ustaz Amran dan sahabat-sahabat pelajar-pelajar rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini sehingga saat ini berkenaan dengan dam kita boleh hafal dan kita boleh ingat apa yang Ustaz Amran beritahu insya-Allah. Doakan supaya teraya SPM 1 November nanti insya-Allah keluar soalan bab haji umrah insya-Allah dia jawab. Okey, insya-Allah. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tarmizi insya-Allah jumpa lagi. Amin.
Terima kasih semua. Nampak wajah apa nih pelajar laki-laki? Malu ya. Okey, syukran semua.